Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk pagi ni kita akan sambung tajuk 5.3 pembersihan dan pembekalan air. Okey, jadi minggu lepas kita dah belajar 5.2 ni latihan formatif dia. Okey, sepatutnya kamu dah siap lah kecuali kelas 2 amanah lah. Buku ada dengan saya tapi sepatutnya boleh buat lah sebab saya dah beritahu, saya pesan, saya kata buat dekat kertas lain dulu, nanti dapat boleh tampal masuk sajalah. Okey, jadi 5.2 adalah larutan dan kadar ketelarutan. Apa itu pelarut, apa itu larutan dan apa itu zat telarut. Kemudian larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Okey, untuk hari ini kita akan masuk pembersihan dan pembekalan air. Okay, sekarang ni air yang kita dapat di rumah kita tu, dia mesti dibersihkan dahulu. Kita dapat sumber air kita bukan dari sungai. Kita sumber air kita adalah dari bukit dan gunung yang ditadah pada satu empangan. Okay, kecuali negeri yang besar macam Selangor, dia ditadah di sungai, tapi bukan sungai kecil lah, satu sungai yang sangat besar lah. Tu lain lah. Tapi kalau macam kita kat Perlis ataupun dekat kawasan-kawasan yang tak besar sangat ni, dia semua air adalah daripada air bukit, air gunung, kemudian ditadah pada satu tempat yang kita panggil empangan. Macam kita empangan Timah Tasuh lah. Empangan Timah Tasuh kita tu bukan untuk bekal elektrik tau. Empangan Timah Tasuh kita tu adalah untuk membekalkan air. Okay, jadi kita kena bersihkan air. Air meliputi 2/3 daripada permukaan bumi, tetapi sebahagian besar daripada air tidak boleh terus digunakan kerana mengandungi benda asing, mikroorganisma dan bahan telarut. Jadi kita kena bersih dan rawat supaya selamat diminum oleh manusia. Jadi pembersihan air dapat menyingkirkan bau, rasa, warna, mikroorganisma dan bahan telarut supaya air dapat digunakan untuk pelbagai kegunaan. Okey, baik. Jadi kita ada banyak kaedah untuk membersihkan air. Okey, inilah satu contoh yang pertama adalah kita turas. Kita tapis. Kita tapis menggunakan kertas turas. Okey, kertas turas ni air ni adalah air kolam yang mana biasanya kita campurkan dengan tanah. Kalau kat sekolah ni biasanya air ni kita campur dengan tanah. Bila kita campur dengan tanah baru kita nampaklah air ni berkolodak. Jadi bila kita turas dengan kertas turas, air ni dia lebih jernih, tanah-tanah semua dia lekat dekat kertas turas ni. Okay, so dapat air yang lebih jernih. Tapi mikroorganisma masih ada dalam ni. Dia tak mati. Dia cuma kita tapis benda asing yang kita nampak sahaja. Okay, jadi satu lagi kaedah adalah penyulingan. Ni adalah penyulingan. Penyulingan. Okey, penyulingan. Okey, ini adalah kaedah penyulingan. Kaedah penyulingan ni, air kolam ni, air yang dah dicampur dengan kolodak tanah lah. Dia campur dengan tanah, maka air ni jadi berkolodak merah lah. Okey, jadi ini termometer nak menunjukkan suhu, berapa dia akan capai. Bila dia mendidih, dia akan keluar wap. Bila keluar wap ni akan masuk. Okey, dia masuk. Ini adalah kondenser libik ni, yang ini ni, air masuk, air daripada paip, dia masuk dan dia keluar. Air ni adalah sentiasa sejuk, air paip kan. Jadi wap ni bila masuk melalui kawasan yang sejuk, air ni akan bertukar daripada wap menjadi cecair. Air yang keluar masuk ni akan memastikan dalam ni adalah sejuk. Maka bila panas bertemu dengan sejuk, maka dia akan bertukar menjadi titisan air. Maka inilah hasil sulingan. Maka air suling ni dia air yang bersih lah, dia tak ada dia akan menyingkirkan bau, lepas tu dia tak menyingkirkan rasa, lepas tu warna dia jadi jernih, lepas tu mikroorganisma akan mati. Bahan telarut memang dia tak lepas lah sebab bahan telarut dia akan berada dekat dalam ni. Yang keluar cuma wap sahaja. Wap
air sahaja. So air yang dekat sini air yang bersih lah. Memang boleh minum. Okey, baik. Jadi secara keseluruhan, kaedah pembersihan air adalah melalui pendidihan, pengklorinan, penurasan dan penyulingan. Okey, pendidihan ni kalau air kita didihkan macam biasalah, air paip kita tu kita didihkan. Kita didihkan maka air tersebut akan berjaya membunuh mikroorganisma. Tapi kalau air tu ada karat-karat, karat-karat tu tetap ada. Cuma mikroorganisma sahaja mati. Kalau kita turas, dia cuma memisahkan benda asing terampai daripada cecair. Contohnya yang karat-karat tadi tu, dia akan berjaya ditapis lah. Tetapi mikroorganisma tetap masih ada. Okay, kemudian yang ketiga, pengklorinan. Pengklorinan ni kita tabur serbuk klorin ataupun cecair klorin. Maka kaedah itu juga akan membunuh mikroorganisma macamlah kita dididihkan. Okay. Dan yang keempat, penyulingan. Yang tadilah menyingkirkan benda asing terampai, bahan terlarut dan membunuh organisme. Okey, yang ini yang apa? Penurasan ni, yang ni yang alat penapis air macam kuku, kowe apa semua ni penurasan lah. Okey, pendidihan pengklorinan tak ada. Tapi disebabkan turas ni dia tak mampu nak membunuh mikroorganisme, maka dia ada masukkan satu bahan lain lah dalam alat penapis kamu tu supaya dia dapat selain daripada mengasingkan benda asing, dia juga dapat membunuh mikroorganisme dan juga bahan lain yang terlarut dalam air kamu tu. Okey, ada soalan? Ada soalan? Sampai situ ada soalan? Tak ada soalan, ha? Boleh, ya? Ada soalan tak? Tak ada, ha? Oh, Alif Aiman baru masuk ke? Okey. Baik. Sambung seterusnya. Okey, ini adalah contoh video yang cikgu sekolah lain dah buat. Kita tengok je. Sebab kamu dah tak boleh ada di sekolah. Okey, ini adalah air yang keruh lah. Air ni air yang keruh. Okey, ini adalah dia punya condenser libik tu lah. Okey, ni ada air paip, nampak ni. Air paip dia akan sentiasa mengalir lah menyebabkan dia jadi sejuk. Okey, ni, wap air ni masuk. Bila dia kena kawasan yang sejuk, dia akan bertukar menjadi titisan air. Titisan air dia akan mengalir masuk. Nampak air ni adalah air yang jernih. Ha. Okey, baik. Okey. Jadi, mana dia tadi? Silap. Okey. Allah Akbar. Sekejap. Silap. Okey, jadi yang cikgu tu buat tadi adalah etanol. Dia bagi contoh etanol. Tapi sama jugalah kita menggunakan kaedah penyulingan. Cuma sebab yang tu sains tingkatan 4. Sains tingkatan 4 kita guna etanol lah. Untuk kamu kita guna air kolam ataupun air yang berkeladak. Tapi konsep dia tetap sama. Dia masuk, wap ni akan masuk melalui kondenser libik ni. Maka disebabkan perubahan daripada panas menjadi sejuk, wap tadi bertukar menjadi cecair, titisan-titisan air. Air ni air suling lah. Air ni air yang lebih bersih. Okey, baik sekarang ni. Okey, contoh negara-negara yang mengalami kekurangan bekalan air.
Okey, baik. Jadi contohnya Singapura. Singapura mempunyai bekalan air yang terhad. Negara tersebut menggunakan teknologi moden untuk mengita semula air kumbahan supaya dapat digunakan sebagai air minuman dan kegunaan industri. Projek ini dikenali sebagai New Water. Okey, baik. Yang ini ni kalau ikutkan ini adalah tugasan. Saya terlalu bagi titik tahun sebagai tugasan. Jadi saya ingat yang ni pun saya kena bagi jugalah sebagai tugasan sebab kamu berada di rumah, so kamu ada banyak masa lah untuk nak siapkan kamu punya tugasan. Nanti saya akan bagi asing lah. Okey, tapi yang ni lah mengambil maklumat inisiatif yang diambil oleh negara yang mengalami kekurangan air untuk menyediakan bekalan air ni kamu boleh cari kat internet lah. Kamu boleh guna kaedah sama ada kita semula air, mendapatkan air daripada kabus ataupun air daripada lautan, osmosis terbalik. Yang ni Arab Saudi lah. Arab Saudi dia guna reverse osmosis. Okey. Jadi bentangkan melalui persembahan multimedia. Jadi yang ni kamu kena bentang lah. Kamu kena buat PowerPoint. Kamu kena bentang. Ataupun kamu send dekat saya. Saya tolong play untuk kamu. Kamu bentang. Macam tu. So kamu kena buat dalam bentuk PowerPoint lah. Buat dalam bentuk PowerPoint kena send. Lepas tu kamu kena bentang kat saya. Okey, baik. Yang tu nanti saya akan buat asing lah sebagai kau punya tugasan PBS. Okey, baik. Sistem pembekalan air. Jadi penting untuk menyingkirkan bau, warna, rasa, mikroorganisma dan bahan kimia berbahaya daripada air supaya selamat diminum. Okey, so dekat Malaysia kita buat macam mana ni? Yang ni kena lukis. Buku nota kamu ada dengan saya. Tapi kamu boleh lukis, tak ada masalah yang tu. Nanti kamu just tampal balik sahaja. Kita bermula daripada air yang ditakung, kemudian kita tapis. Kita tapis, nampak tak? Dia lukis daun dekat sini. Daun ni sebagai contoh lah benda asing yang terampai. Bahan terampai. So bila dia tapis, benda-benda asing seperti daun, ranting semua tu tak ada lah. So air dekat sini air yang lebih bersih. Masuk dekat stesen pump akan pump air naik untuk pengoksidaan. Air ni bila keluar dia bertangga-tangga macam ni kan. Air ni dia kena oksigen. Maka air tadi dia melalui pengoksidaan dia jadi lebih bersih lah. Okey. Kemudian masuk dekat bahagian tangki penggumpalan. Dalam tangki penggumpalan kita ada kapur mati ataupun kalsium hidroksida dan juga alum. Kita masukkan dua bahan ni dalam tangki penggumpalan, dia akan menyebabkan benda asing yang masih ada, yang kecil-kecil yang ada dalam air yang telah ditapis ni, dia akan bergaul bersama. Dia kipas tu dia gaul-gaul, lepas tu kita hantar dekat tangki pengenapan. Jadi dia akan melekat pada bahan alum dengan kapur mati tadi itulah. Benda asing tu dia akan melekat. Dia melekat, lepas tu kita biarkan air ni dia akan mendak lah. Dia akan mendak ke bawah. Kita panggil tangki pengenapan. So semua ni dia akan jatuh ke bawah lah. So air yang ada yang lepas ni adalah air yang lebih bersih. Benda asing tu yang kecil-kecil yang kita tak nampak tu dia dah tak ada dah. Okey, tapi mikroorganisma masih lagi ada. Okey, air tu dah jernih dah tapi mikroorganisma masih ada. Lepas tu dia pun turas. Turas ni macam kalau ikutkan sebelum ni sekolah-sekolah student saya sebelum ni sekolah lain, budak-budak kena buat. Kena buat dia punya alat penuras ni daripada batu kerikil yang besar-besar, lepas tu sampailah batu kerikil kecil, pasir dan seterusnya, kain ataupun kapas lah. Dia letak bawah sekali, maka dia jadi alat penuras. Maka air yang dihasilkan tu adalah air yang lebih jernih. Okay, so yang ni pun sama jugalah. Macam kamu punya mesin kowe apa semua tu sama jugalah. Okay, dalam ni dia ada penuras. Okay, daripada situ air ni kita kata bersih lah. Bahan berdasing semua dah kena tapis. Cuma mikroorganisma sahaja.
benda mikroorganisma saja yang masih ada. Jadi kita masukkan dalam tangki pemklorinan dan pemfluoridaan. Masuk sebatang fluorida dan klorin. Klorin ni untuk membunuh mikroorganisma lah. Klorin ni untuk membunuh mikroorganisma. Okay. Lepas tu setelah habis, hantar ke satu tangki yang bersih. Air ni dah boleh guna lah. Okey, kemudian disambungkan ke stesen pump. Stesen pump akan pump ke tangki simpanan. Okay, tangki simpanan ni akan hantar ke rumah-rumah lah. Macam tu. Tangki simpanan ni kalau macam ada sesetengah tempat tu, dia buat tangki besar tinggi tu. Nampak macam kapal angkasa. Ada kalau macam dekat area Kelantan tu, ni kalau rumah, ni rumah kan dekat Kelantan kan. Ni rumah. Dekat luar tu, dia ada pasang tangki dekat luar rumah dia. Ni dekat Kelantan. Dekat Kelantan banyak buat. Dia buat satu tangki asing air yang besar. Daripada tangki simpanan ni kan, dia tangki pump dekat sini, daripada sini barulah dihantar ke rumah dia. Dalam rumah dia tak ada lah tangki ni. Kebanyakan rumah kita tangki air ada dekat tingkat atas, dekat bumbung. Okey, tapi orang Kelantan, dekat Kelantan especially, ramai yang buat tangki dekat luar, dekat dalam rumah tak ada tangki lah. Dekat luar, daripada sini dia alihkan ke dalam rumah dia. Maka air dia laju lah. Macam tu. Baik, ada soalan? Tak ada soalan, Okey, baik. Seterusnya. Okey, yang ni adalah penerangan. So, kamu kena buat macam ni lah juga. Okey, sekali lagi kamu kena buat nota kamu. Nota kamu tu kamu dalam file dulu. Nanti dapat balik kamu punya buku nota. Kamu cuma tampal masuk sahaja. Tampal masuk bagi elok-elok lah. So, sekarang ni kamu boleh buat. Tak ada masalah yang tu. Okey. Anak saya pun sama. Saya suruh buat. Nanti tampal masuk saja. Okey. Ini adalah penerangan dia. Penerangan yang saya tegang tadi. Okey, baik. Yang ni lah yang student saya buat. Selalu student saya tak tahu mesti buat yang ni. Kita buat satu model. Kita buat penurasan. Kita buat penurasan. Kita guna botol plastik kan. Botol plastik kita letaklah. Setiap peringkat tu kita letaklah batu besar, batu kecil, pasir. Kita letaklah dekat dalam ni. Lepas tu nanti saya pun uji kita masukkan air yang bercampur dengan tanah. Air yang berkeladak. Kemudian kita masukkan. Lepas tu dapatlah air. Air ni tengoklah kalau air tu juga ni, dia dapatlah markah tinggi. Kalau air dia tu masih lagi merah-merah, maksudnya dia punya sistem penurasan tak berapa elok lah. Tak berapa jadilah. Macam tu. Okey, baik. So, kita nak menjaga kelestarian air. So, kelestarian air, macam mana kita nak jaga air daripada tercemar? Yang pertama, kita buang bahan domestik ni dekat tempat yang sepatutnya lah. Okey, menyediakan kegunaan sanitasi yang sempurna, buang sampah yang betul. Lepas tu kita naik taraf sistem pembentungan. Jangan buang air dalam sungai. Macam apa yang berlaku di sungai Kim. Dia buang buangan industri ni, dia buang dekat sungai Kim. Menyebabkan dia punya toxic level dia sangat tinggi dan akhirnya dia meruap naik ke udara. Dia kena dekat taman terdekat dengan sekolah. Ramai yang kena keracunan. Walaupun dia tak minum air tu, tapi air tu sangat tercemar. Dia punya bahan kimia tu meruap. Bahaya. Belum lagi air tu sampai ke laut. Sebab tu ikan yang kita makan, dia ada toksik dalam tu. Tapi ikan tu tak sakit lah. Macam kita lah. Badan kita pun ada toksik tapi kita tak sakit. Tapi bila kita duduk makan makanan yang bertoksik tu, sayur lah, buah lah, ikan lah yang bertoksik tu, dia berkumpul dalam badan. Itu yang kita sakit macam-macam tu. Terutamanya kanser. Kanser paling ramai sekarang ni. Okey, bahan kimia dalam pertanian. Okey, jadi mendidik para petani untuk menggunakan baja dan racun perosak yang bersifat biodegradasi. Maksudnya dia lebih mesra lah. Okey, tumpahan minyak. Okey, jadi kita kawal tumpahan minyak. Sebab bila berlaku tumpahan minyak ni dia terapung duduk ke atas. Dia menyebabkan oksigen tak sampai dekat dalam air. Maka tumbuhan-tumbuhan dalam air dia akan mati. Lepas tu haiwan lain pun akan mati. Sebab oksigen tak dapat. Dia naik-naik kena minyak, dia pun mati. So kita kawal dan dia ada saman lah. Saman kapal yang
menyebabkan berlaku tumpahan minyak, kapal tu kena saman, bergantung kepada banyak mana minyak yang dia keluarkan. Lepas tu dia kena cuci balik. Dia kena cuci balik. Okey. Baik. Habis dah tajuk 5.3. So, buat latihan. Okey, buat latihan. Duk amanah, ambil satu kertas, masukkan dalam satu fail lah, jangan letak asing-asing. Kamu kena jawab latihan formatif 5.3. Okey, ada 5 soalan kat sini. Senang saja. Okey. Jawab. Lepas tu nanti saya buka sekolah nanti saya akan minta lah untuk dihantar. Dua adil tak ada masalah. Buku latihan memang dengan kamu kan. So kamu je sambung buat sajalah. Okay, jangan bertangguh. Kalau bertangguh memang kerja akan jadi sangat banyak. Habis tajuk 5.3. Sikit sahaja, tak banyak. Senang sahaja. Baik, ada soalan? Ada soalan?